Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat tengah hari, salam sejahtera. InsyaAllah untuk hari ini kita akan sambung pembelajaran kita. So hari ini kita akan lebih menekankan kepada bahagian mengira persamaan, mengira masalah pengiraan, membuat pengiraan apabila diberi suatu masalah. Okey, terlebih dahulu tolong respon jika slide PowerPoint yang saya share ni boleh dilihat. Boleh cikgu. Okey. Okey, last tempoh hari, okey, tahniah kepada Dennis Jalil dan seorang lagi Ayuni. Ayuni kan siapa entah yang hantar tugasan untuk menulis persamaan kimia seimbang uji kendiri 3.4. Okey nah, tempoh hari ada macam biasalah, itu yang saya tekankan sebelum ni, menulis formula yang betul sebab ia akan membawa kepada persamaan kimia dan lepas ni pengiraan. Jadi saya akan buat catatan sikit lah. Okey, tempoh hari okey, untuk cuprum, formula bagi cuprum adalah Cu. Okey. Allah Akbar. Tulisan. Okay, untuk yang nombor satu tu, okey, formula cuprum adalah Cu bertindak balas dengan larutan argentum nitrat. Jadi hak ni awak kena semak betul-betul formula cation anion untuk dapatkan formula yang betul. Jadi cuprum dia bercas 2 positif bila bertindak balas atau membentuk sebatian. Nitrat adalah 1 negatif. Jadi oleh sebab itu formula yang terbentuk apabila cuprum dengan nitrat adalah cuprum kurungan nitrat 2. Okey nah. Sebab 2 tu dapat daripada cuprum yang bercas 2 positif. Argentum, okey, argentum ni dapat argentum oleh kerana dia tak bergabung dengan siapa-siapa, maka dia adalah Ag sahaja. Dan kita kena imbangkan dia. Di sebelah kanan nitrat ada 2, macam tempoh hari pun saya ada bagi tahu. Jika di sebelah kiri ada nitrat, sebelah kanan ada nitrat, kita jangan pecahkan dia kepada nitrogen dan oksigen. Sama juga kalau sulfat atau karbonat. Di sebelah kiri ada, di sebelah kanan ada, kita jangan pecahkan dia. Kita anggap dia tu satu unsur. Jadi macam ni, nitrat ni kita anggap satu unsur, nitrat ada 2, maka nitrat di sini kita perlu jadikan 2, letak 2 dekat depan. Tetapi bila kita letak 2 dekat depan, Ag juga sudah jadi 2. So Ag dekat sebelah kanan pun kita kena jadikan dia 2. Itu untuk nombor 1 punya, 1A punya. Okey, hak nombor 2 kejap lagi kita akan buat bahagian pengiraan. Okey, untuk yang B punya, okey, untuk yang B punya logam zinc, yang ni dia tak bagi dalam bentuk persamaan perkataan, dia bagi dalam bentuk situasi. Jadi kita pun kena satu-satulah tengok logam zinc panas. Zinc panas. Okey, tempoh hari saya ada tunjuk, jika panas kita akan letak simbol segitiga dekat bawah. Itu maksud dipanaskan. Okey, logam zinc yang panas. Oh sorry, hak ni bukan dipanaskan zinc, silap. Okey, dia cuma cakap zinc yang panas sahaja. Kalau dipanaskan penguraian dia, tak perlu tanda yang tu. Okey, zinc bertindak balas dengan klorin. Bertindak balas maksudnya kita tambah dengan gas klorin. Okey, sekejap saya admit ada pelajar yang masuk, Siti. Okey, Siti Muslihah. Berjaya masuk tak Siti Muslihah? Saya dah tekan admit dah. Ke tak berjaya masuk Siti Muslihah? Okey, tak apa. Harap-harapnya dia dapat masuk. Zinc zinc bertindak balas
Zinc dalam keadaan panas bertindak balas dengan gas klorin. Formula gas klorin adalah Cl2. Okey. Jadi hak ni direct terus saja. Zinc kalau dia jadi ion adalah 2 positif, klorin adalah 1 negatif. Zinc 2, klorin 1. Maka formula yang terbentuk adalah zinc Cl2. Kalau hari tu tempoh hari ion ni dia cuma tersilap, klorin ni dia letak 2 Cl. Tu salah lah. Sebab Cl mesti dalam keadaan molekul. Ni salah nah. Okey, Cl mesti dalam keadaan molekul sebab dia adalah gas klorin. Oksigen pun sama. Oksigen adalah gas, dia molekul. Jadi O2 tu siap-siap sudah ada dekat belakang. Okey, itu 1A dan juga 1B. Dan untuk hari ni kita akan tengok soalan pengiraan yang lain-lain lah. Pengiraan tu macam mana? Diberi maklumat bahan bertindak balas. So cari bahan yang dihasilkan. Okey, kejap nak just nak check Siti Muslihah berjaya masuk tak? Siti Muslihah berjaya masuk tak tadi? Okey. Nampak dah ada nama kat sini. Harap-harapnya berjaya. Sebab bila saya admit tadi dia tak terus masuk. Okey, so seterusnya kita akan tengok untuk yang soalan pengiraan. Contohnya soalan nombor 2 ni. Okey. Jadi nombor 2 ni. Yang pertama, kadang-kadang ni nasib baiklah. Soalan nombor 2, uji kendiri 3.4 ni, persamaan kimia yang dia dah bagi ni, alhamdulillah sudah seimbang. Tapi kalau boleh kita cek jugalah. Yang mana dia dah letak nombor kat depan ni siap-siap. 2H2O2, ni 2H2O. Dia dah letak nombor siap-siap. Selalunya kalau yang dia dah letak tu maksudnya sudah seimbang. Andai kata dia tak letak nombor yang kat depan ni, okey, kita kena cek sama ada persamaan ni seimbang ke tak. Macam mana nak tahu seimbang? Contohnya yang ni kita tengok untuk hidrogen saja, di sebelah kiri dia ada 2 darab 2, 4. Di sebelah kanan anak panah, 2 darab 2 juga ada 4. Maksudnya samalah tu. O, di sebelah kiri, 2 darab juga 2. Sebab nombor 2 yang ni duduk kat depan, jadi dia adalah 2 untuk H, 2 untuk O juga. Jadi 2 darab 2, 4. O di sebelah kiri. O di sebelah kanan, dalam molekul air, 2 kat depan ni menunjukkan ada 2 O dekat sini dan 2 lagi O dekat sana. Jadi jumlah O juga adalah 4. Maka persamaan kimia ini adalah seimbang. Okey, saya padamkan balik hak saya bulat tu, mengganggu kita nak tengok dia punya ni. Okey. Soalan 2A. Okey, minta tolong jawab. Apakah hasil-hasil tindak balas? Hak ni hak mudah dapat markah. Apakah hasil-hasil dari tindak balas penguraian hidrogen peroksida? Penguraian maksudnya ni lah, bahan ni yang diuraikan, hidrogen peroksida. Jadi hasilnya ini yang pertama dan ini yang kedua. Jadi nak jawab ini je. Okey, tolong jawab yang pertama, H2O ni apa nama bahan ni? Air. Air, alhamdulillah. O2? O2 ni? Tadi pun saya dah sebut dah kat sini. Gas kot. Gas. Kena sebut gas apa? Ini adalah gas oksigen. Saya tanya tu sebab saya takut nanti ada pelajar bila ditanya apakah hasil tindak balas, air tak ada masalah. Dia bukan, kita tak sebut gas, selalunya air memang air lah. Yang kedua ni akan ada pelajar yang akan sebut oksigen sahaja. Itu yang saya nak nasihatkan. Jika jawab oksigen sahaja, masih kurang cantik lah. Kita kena bagi tahu gas oksigen. Boleh nak? Sebab dia O2. Gas oksigen. Okay, so 2A masih lagi mudah sebab hanya tanya hasil tindak balas berdasarkan dari persamaan. Yang kedua, okay, saya menggalakkan pelajar bila dapat soalan ke apa-apa, memang saya suka, memang cara mengajar macam ni lah. Gariskan apa yang soalan nak. Hitung isi padu oksigen. Hitung isi padu oksigen. Ini kita garis.
isi padu gas lah maksudnya. Sebab tu kita sebut tadi gas oksigen. Hitung isi padu gas oksigen pada STP, okey, daripada penguraian garis maklumat yang dia bagi. 30.6 gram hidrogen peroksida. Okey. Jadi satu maklumat yang ada, satu soalan yang ditanya. Jadi kita buka dekat slide baru kat sini untuk tunjukkan pengiraan. Okey, kita insert. Tak payah insert lah, kita draw lah. Okey. Okey. Jadi maklumat tadi kita bawa keluar kat sini, iaitu kita tulis balik 2H2O O2 terurai menghasilkan 2H2O dan menghasilkan gas oksigen. Dia suruh cari isi padu gas oksigen yang tak diketahui. Kalau ikut rumus, nak cari isi padu gas, apa rumusnya? Nak cari isi padu gas, rumusnya adalah mol darab isi padu molar. Isi padu molar yang mana? Kan isi padu molar ada dua. Dia dah bagi tahu dah. Isi padu molar pada STP. STP maksudnya 22.4 desimeter padu per mol. Yang ini insya-Allah dalam soalan diberikan. Tadi dekat soalan tadi dia tak bagi pun sebab ini latihan dalam buku teks. Maksudnya calon pelajar boleh rujuk yang STP yang di muka surat yang lain lah, yang ke depan-depan tu. Boleh nah? Jadi dekat sini sepatutnya kalau soalan suruh cari isi padu gas oksigen, kita perlu ada mol gas oksigen. Yang ni kita tak tahu juga. Isi padu molar yang patut digunakan, hak ni ada. Jadi sekarang ni masalah kita adalah kita tidak ada isi padu dan juga tidak ada mol gas oksigen. Maka kita gunakan maklumat yang diberi. Dia bagi maklumat apa? Iaitu jisim hidrogen peroksida H2O2 30.6 gram. Jadi kita ambil dekat sini maklumat yang dia bagi ni, jisim hidrogen peroksida 30.6 gram. Ini adalah jisim. Jisim ataupun diberi isi padu ke, diberi bilangan zarah ke nanti, kita kena usahakan untuk cari mol dia. Jadi kena ingat balik rumus untuk cari mol bila diberi jisim. Yang ni recall balik yang kita dah belajar tempoh hari. Yang ni masa dekat kelas di sekolah lagi ni. Iaitu nak cari mol bila diberi jisim, kita perlu ambil jisim bahagi jisim molar. Okey nah, jisim molar siapa? H2O2 lah. Okey, untuk peringatan anak-anak pelajar, bila nak bagi jisim molar, yang dua dekat depan ni jangan pakai. Ini adalah dua untuk mengimbangkan persamaan kimia. Untuk cari jisim molar, kita hanya rujuk kepada formula bahan itu je. H2O2, hidrogen peroksida. Ini aja yang kita pakai. Dua dekat depan ni jangan pakai. Itu untuk imbang persamaan. Jadi, kita pun ambil jisim yang dia bagi 30.6. Unit nak letak pun tak apa, tak letak pun tak apa masa pengiraan ni. Yang penting unit akhir tu betul. Jadi, jisim molar nak kira macam mana? Kita ambil daripada jisim atom relatif. Okey, kalau mana-mana pelajar yang tak ingat, boleh rujuk dekat buku teks lah. Okey, kat sini saya bagi terus. Nanti dalam soalan peperiksaan dia bagi. H ada 2. 2 kali H. H jisim atom relatifnya 1. Saya dah kira cepat lah ni. Saya tak buat dah. 2 kali H tambah 2 kali O. Bawah pula 2 darab 1, 2 darab 16. Harapnya semua dah ingat dah. Okey. Dan O ada berapa? Ada 2 juga. So 2 darab 16. Jadilah dia kat sini 30.6 bahagi 18. Okey. Siapa yang ada kalkulator boleh tolong kira. Saya tak ada kalkulator. 30.6 bagi 18. Okay, seorang kira dan bagi tahu jawapan. Dapat?
ke tak ada siapa pun pakai kalkulator ni? 1.7. 1.7 je. Satu. 1.7. Tapi kat sini kita letaklah unitnya apa? Unitnya adalah mol. Kenapa mol? Sebab ni kita kan sekarang sedang mencari mol. Jisim bahagi jisim molar. Okey, ini step pertama. Dapat selesai. Selalunya dekat peperiksaan dapat dah markah pertama. Okey, step yang kedua bila kita dah dapat mol bahan yang diberi maklumat, step yang kedua kita buat hubungan. Hubungan apa tu? Sebab yang diberi maklumat bahan lain, yang nak dicari bahan lain. Jadi kita buat hubungan antara yang diberi maklumat dengan yang nak dicari. Air, dia tak ada kata apa pun. Jadi kita tak payah pakai air lah. Kita ambil hubungan antara H2O2 dengan O2. Masa ni kita kena pakai. Kita kena pakai ni pekali-pekali hak duduk kat depan dia tu. So nampak tak sekarang ni kita sebenarnya ada dari persamaan tu kita nampak jika kita ada 2H2O2 kita akan dapat berapa O2? Ada nombor sebenarnya kat sini. Nombor berapa tu? 1O2. Okey, bukan 10 ni ni 1. Ingat. 1. Jadi kalau kita pakai 2H2O2, kita akan dapat 1O2. Nampak tak? Dia punya separuh tu. 2, 1. Jadi kalau 1.7 mol H2O2, berapa kita akan dapat mol untuk O2? Tekan kalkulator separuh. Ni nampak hubungan ni. Daripada hubungan persamaan, kalau 2H2O2 digunakan, dapat 1O2. Jadi kalau 1.7, kita akan dapat kalkulator. Ni nombor 2 nak pergi ke sini jadi 1, kita kan kena bahagi 2. Jadi 1.7 nak pergi ke sana pun kita kena bahagi 2 lah untuk dapat O tu. So dapat berapa ni? Saya tak ada kalkulator. 0.85. 0.85. 0.95. 85. 0.85 mol. Mol siapa? Mol gas oksigen sekarang. Ini step kedua ataupun markah kedua dalam peperiksaan nanti. Boleh nak? Tadi kita kira mol bahan yang diberi maklumat. Kemudian menggunakan persamaan kimia, kita buat hubungan untuk cari bahan yang nak dikira, yang disuruh cari. So kita buat perhubungan suruh dapat. Okey, untuk step yang ketiga, baru kita pakai balik rumus hak tadi tu. Iaitu nak cari isi padu oksigen, mol sekarang dah ada dah. Ni mol dia dah sekarang dah ada dah. Okey nah, mol sekarang dah ada. Okey, jadi untuk cari isi padu oksigen iaitu mol darab isi padu molar, mol darab isi padu molar. Okey, kita ada 0.85 mol darab ni 22.4. 22.4. Seorang tolong kira kat saya berapa jawapannya. Unit kat sini kita tak letak, tapi nanti kita tahu. Sebab ni 0.85 mol. Yang kat sini pun ada mol negatif 1. Nanti dia cancel out je. Mol negatif 1 dengan mol. So yang tinggal unit desimeter padu je. Berapa? 0.85 darab 22.4. 19.04. 19.04. 19.04. Jadi saya kira pakai jawapan hak awak ambil ni je nah. Nak tulis kat mana ni? Boleh aku kat sini sebab kita nampak je pada skrin ni. Okey, 19.04 unit desimeter padu. Okey, ni jawapan akhir. Isi padu siapa? Isi padu gas oksigen yang diminta tadi. Okey.
Jadi kalau untuk soalan pengiraan yang lain-lain pun nanti, okey, ada waktunya dia suruh kita tulis sendiri persamaan kimia. Ada waktunya dia suruh kira-kira kat bawah ni sahaja. Jadi konsepnya tu inilah yang dikatakan pengiraan 3 langkah tu. Nanti lepas-lepas ni pun macam inilah cara awak kira. Okey, cuma saya harap untuk persamaan kimia, formula kimia tu teruskanlah menghafal formula cation dan sendirilah usaha sekarang ni, sebab caranya saya dah bagi tahu dah cara nak bentuk formula kimia. Cara nak buat persamaan kimia saya dah bentuk dah. Jadi awaklah yang kena usaha lebih sikit supaya ingat. Boleh ya? Okey. Jadi seterusnya untuk latihan seterusnya ada juga dalam buku teks yang saya nak minta awak buat nantilah dalam buku latihan aktiviti 3.20. Okey. Kalau yang ada buku teks boleh rujuk buku teks. Sekarang kita akan tengok satu-satu setakat yang dan lah. Okey, ada 4 soalan. Saya akan bimbing dekat sini, dekat kelas live ni. Nanti saya akan hantar balik video ni juga. Okey, untuk tengok balik, ulang balik cara nak mengira. Okey nah? Okey, so kita tengok soalan nombor 1. Okey, penguraian. Ini dalam bentuk ayat tu tak apa. Okey, janji yang penting awak boleh keluarkan dari ayat apa yang dia nak, apa yang dia bagi. Okey nah? Jadi kalau untuk soalan pertama ni, okey, soalan pertama ni dia suruh cari adalah jisim kalsium karbonat diperlukan. Jisim kalsium karbonat diperlukan. Maksudnya diperlukan ni adalah bahan untuk digunakan. Bahan yang perlu karbonat hak ni lah. Hak ni yang dia suruh cari. Jisim kalsium karbonat ni. Okey nah. Untuk menghasilkan 1.2 desimeter padu gas karbon dioksida. Mana? Hak ni yang dia bagi. Gas karbon dioksida dia bagi. CaO, kalsium oksida, dia tak tanya apa-apa, so tak payah pakai. Okey, tak payah risaukan dia. Jadi dalam persamaan kimia ni, okey, kalau macam tadi sudah ada nombor-nombor diletak kat depan, jadi kita confident lah itu dah seimbang lah. Tapi kalau macam ni tak ada nombor-nombor kat depan, kita cuba cek adakah ia seimbang. Macam mana? Kalsium Ca belah kiri ada satu saja kalsium Ca, belah kanan ada satu saja. Okey, selesai. CO3 belah kanan tak ada CO3, dia ada CO2, tak sama. Maka kita kena asingkan C dengan O. C sebelah kiri ada satu, C sebelah kanan ada satu juga. Okey, balance. O belah kiri ada 3 jumlahnya. O belah kanan dekat sini 1, dekat sana 2. So jumlahnya juga adalah 3. Maka persamaan kimia ni adalah seimbang. Okey. Jadi saya akan letak satu slide baru dekat sini. Untuk kita bawa keluar soalan tu senang nak kira. Okey, senang nak kira. Okey. Kalau guna pen lain boleh tak? Ada pun color lain. Okey, kita guna color hijau sekali-sekala. Okey. Okey. Jadi saya bawa balik persamaan tadi tu. Okey, kita ada kalsium karbonat dipanaskan menghasilkan kalsium oksida tambah gas karbon dioksida. So yang ada maklumat adalah 1.2 desimeter padu karbon dioksida. Yang disuruh cari adalah kalsium karbonat. Okey, jisim kalsium karbonat. Ada tak maklumat lain yang dia bagi? Ada tu dekat sini. Isi padu molar ada, jisim atom relatif ada. Yang dekat sini dia suruh cari pada keadaan bilik. Jadi bukan 22.4 lah kita pakai. Kita akan pakai isi padu molar 24 yang 24 punya. Boleh nak? Okey. Jadi kembali kepada soalan tadi, step pertama macam saya bagi tahu tadi, mula-mula kita akan cari mol bahan diberi maklumat. Bahan apa? Ni isi padu karbon dioksida. Maka kita carikan dahulu mol untuk karbon dioksida daripada isi padu yang dia bagi tu. Jadi kalau nak cari mol, ada isi padu, apa kita buat? Isi padu gas
bahagi dengan isi padu molar. Okey, kejap. Ada orang masuk. Okey, siapa masuk? Anis. Baru nak tekan, terus hilang. Okey, harap-harapnya Anis berjaya masuklah. Okey. Okey, jadi isi untuk mol karbon dioksida, isi padu bahagi isi padu molar. Okey. Ini pun perlu bantuan. Saya tak ada kalkulator. 1/2 sebab unitnya dah desimeter, kita tak payah tukar-tukar apa. Terus bahagi 24. Okey. Okey, tolong kirakan kat saya. 1/2 bahagi 24. Anis. 0,05. Kejap-kejap. Saya nak cuba admit Anis. Tak dapat. Baru nak admit, hilang. Baru nak admit, hilang. Kenapa dia ni? Okey. Okey, tak apa, kita kembali. 0, berapa tadi? 0,5. 0.05. Apa unitnya? Mol. Sebab apa mol? Ni kita sedang mencari mol. Okey Okey. So bila sudah dapat mol untuk karbon dioksida, maka kita buat hubungan. Okey. Walaupun dalam persamaan kimia karbon dioksida ni duduk belah kanan, okey, yang untuk step kedua tak ada masalah. Saya punya amalan, kita punya amalan, bahan yang diberi maklumat kita letak belah kiri. Tak ada masalah. Jadi maksudnya, 1 karbon dioksida, okey, anak panah hubungannya dengan kalsium karbonat adalah 1 kalsium karbonat. Okey, sekali lagi saya cuba tengok siapa yang nak cuba masuk tadi tu. Anis. Okey, dah tekan admit. Anis berjaya masuk tak? 3 kali tekan dah ni, Anis ni. Anis berjaya masuk, alhamdulillah. Okey, kali ketiga tekan, baru dapat. Okey, so kita kembali dekat sini. Okey, jadi hubungan dia macam tu, dekat persamaan kimianya tu, 1 karbon dioksida, 1 kalsium karbonat. Ni 1 karbon dioksida, 1 kalsium karbonat. Jadi maksudnya ni nombornya sama. Jadi kalau karbon dioksida adalah 0.05 mol, maka kalsium karbonat berapa mol? 0.05 mol juga. Okey. Jadi oleh kerana nisbah dia daripada persamaan kimia, sebab tu penting mengimbangkan persamaan kimia. Jadi kalau sepatutnya kat sini 1, sini 1, tiba-tiba kita imbang salah. Jadi 2 ke 3 ke, maka dekat sini pun akan jadi salah. Jadi jawapan akhir nanti pun salah. Tu yang penting persamaan kimia tu. Jadi sekarang ni oleh kerana dia punya hubungan 1 dengan 1 je, maka mol karbon dioksida dengan mol kalsium karbonat adalah sama. Jadi kita terus kepada step yang ketiga, pengiraannya adalah oleh kerana mol kalsium karbonat sudah ada, maka kita boleh carilah jisim kalsium karbonat. Okey. Kalsium karbonat. Apakah formula nak cari jisim bila ada mol? Formula nak cari jisim bila ada mol ialah mol darab jisim molar. Jisim molar siapa? Kalsium karbonat lah. Okey. Ni jisim molar dia ni rujuk dekat muka surat 73 untuk nak ambil daripada soalan yang diberi. Okey nah? Jadi mol dia adalah 0.05 darab. Kita buat kurungan besar dulu sebab nak kira jisim molar kalsium karbonat. Kalsium ada 1 sahaja. Dia punya jisim atom relatif kalsium adalah 40. So 1 darab 40. Okey.
Jadi macam tadilah saya tak cakap dah. Saya tak ulang dah. Maksudnya 1 darat kalsium, 1 darat karbon, 3 darat O. Saya tak tulis macam tu dah. Maksudnya sekarang ni kita dah advance dah. Jadi pelajar dah boleh tahu dah. 40 ni siapa punya? Kalsium. Jadi karbon ada berapa? 1 juga. Jadi 1 darab 12. Jisim atau relatif karbon adalah 12. Rujuk muka surat 73 tu. Okey. Dan oksigen ada berapa? Oksigen ada 3 darab 16. Okey, tutup kurungan besar. Saya perlukan bantuan untuk menjumlahkan kat dalam kurungan tu. Okey, berapa ni? 40 darab 1, 40. 12 darab 1, 12. 40, 12, 52. 52. 16 kali 3, 48. 48 dengan 52. 48, 52. Macam 100 je. Tolong sahkan kat saya. 52, 48, 100. Betul ya? Betul, 100. Ya. Okey. Nak tekan kalkulator boleh, nak congak-congak pun boleh. So, 0.05 darab 100. Jadinya, 1, 2. Dapat 5 je kot. 5 gram. Okey. Kenapa gram? Sebab soalan suruh cari jisim. Jadi unit akhir dia gram. Dekat sini kita tak tulis unit, tak apa. Tak jadi masalah. Kalau nak tulis pun, make sure betul. Okey, cuma yang unit akhir ni 5 gram. Okey, sebab soalan suruh cari jisim. So, insya-Allah lah, harap-harapnya dapat tu 3 langkah tu. Okey. Pertama, cari mol bahan yang diberi maklumat. Yang kedua, buat perhubungan. Yang ketiga, carilah bahan yang dikehendaki tersebut. Okey. Seterusnya, saya akan tambah slide lagi satu. Allahuakbar, silap. Saya akan tambah slide lagi satu untuk pengiraan soalan yang kedua pula. Okey. Jadi tengok dulu soalan nombor 2. Adakah persamaan kimia yang dia bagi tu seimbang? Cuba tengok. Kalau macam saya cakap tadi, kalau dia dah letak nombor dekat formulanya tu, maksudnya dia dah imbang lah. Zinc 1, zinc 1 belah kanan. H belah kiri ada 2. H belah kanan pun ada 2. Okey. Cl belah kiri ada 2 sebab nombor 2 dekat depan. 2 juga untuk Cl. Cl belah kanan pun ada 2. So, persamaan kimia ini adalah seimbang. Okey, jadi kita tulis balik dekat slide kosong kita tadi tu, iaitu tindak balas antara zinc dengan asid hidroklorik, okey, menghasilkan zinc klorida dan membebaskan gas hidrogen. Okey. Okey. Seterusnya, apa lagi maklumat yang dia bagi? Maklumat seterusnya adalah dia bagi 0.5 mol gas hidrogen, tapi dia nak suruh cari jisim zinc. Okey. Perhatikan di sini, maklumat yang dia bagi dah memang sedia dalam unit mol. Maka tak sama dengan soalan 1. Sebab soalan 1 dia bagi dalam unit isi padu. Kita kena cari mol. Sekarang dia dah memang bagi mol. Maka kita akan jimat satu step. Maksudnya step yang pertama mencari mol bahan diberi maklumat, tak payah kira. Kita pakai terus mol yang dia bagi. Jadi bermaksud kita terus buat letak mol yang dibagi. Mol apa yang dia bagi tadi? Mol gas hidrogen nak cari jisim zinc. Mol gas hidrogen sudah ada 0.5 mol. Dia dah bagi dah. Nak cari jisim zinc. Jadi kita terus pergi kepada step hak nombor 2 tadi tu. Okey. Step hak nombor 2 tadi tu, tapi kita letak nombor 1 ke nombor 2? Letak nombor 2 lah, senang supaya nak ingat. Step nombor 2 terus. Hubungan antara hidrogen dengan zinc. Nombor 2 dekat sini, lupa tadi. Hidrogen dengan zinc. Jadi kita nampak sini 1 sebenarnya. Okey. Depan ni sebenarnya ada nombor 1 ni sebenarnya. Depan ni pun ada nombor 1. Okey. Jadi kita pun buatlah. Yang diberi maklumat siapa? Hidrogen. Jadi kita dapat 1 hidrogen. Hubungannya dengan bahan yang nak dikira adalah
1 zinc. Okey. Jadi kalau hidrogen 0.5 mol, maka zinc pun adalah 0.5 mol. Jadi zinc sudah ada mol. Jadi step ketiga untuk kita nak cari GSAM untuk zinc. Apa formula nak cari GSAM? GSAM adalah mol darab GSAM molar. Macam tadi jugalah. Cuma sekarang ni tak payah tambah banyak-banyak. Kenapa? GSAM molar siapa? Zinc aja. Rujuk je muka surat 73 tu, ambil terus GSAM atau relative zinc tu. Iaitu 0.5 darab 65. Ni 65 cikgu dapat dari mana? GSAM molar untuk zinc. Iaitu GSAM atau relative zinc. Tolong saya kirakan darab ni. 0.5 darab 65. 0.5 ni macam separuh. Separuh dari 60, 30. Separuh dari 5, 2,5. 32,5 kot. Ya, 32/5. 32/5. Jangan lupa. Unitnya apa? Unitnya apa? Kita cari GSAM ni lah. Jadi unit jawapan akhirnya adalah gram. Sebab kita cari GSAM. Okay. Mudah tak? Cuma mudah tu jika awak ingat ni formula-formula ni. Formula hak 3 penjuru tu. Okey, daripada mol nak cari GSAM, kita darab GSAM molar. Mol nak cari isi padu, kita darab isi padu molar. Mol nak cari bilangan zarah, kita darab nombor Avogadro. Jadi kalau awak ingat ni, GSAM bahagi GSAM molar dapat mol. Isi padu bahagi isi padu molar dapat mol. Bilangan zarah bagi nombor Avogadro dapat mol dan sebaliknya tu. So mudahlah bahagian pengiraan ni. Jadi kalau hak bahagian rumus ni pun kita masih terkial-kial, duk kelabu asap lagi, hak ni lagilah kita akan kelabu asap. Okey? Sebab tu penting untuk pelajar-pelajar tengok explanation kita yang dah lepas-lepas tu supaya boleh memahami lah. Okey. Okey. So ada 2 lagi soalan yang saya akan tunjukkan contoh pengiraan. Okey. Jadi selesai yang tu baru saya akan bagi tugasan hak lain. Okey. Jadi tak tamat 1.5 pun tak apa. Janji awak ulang-ulang balik tengok alai. Okey, saya nak tambah slide sebenarnya. Okey. Okey, yang nombor 2. So sekarang ni kita akan tengok soalan nombor 3 pula. Panjang nampak soalan nombor 3 tu. Tapi macam saya cakap lah, kita ambil apa yang dia nak, kita cari apa yang dia bagi dalam soalan panjang-panjang tu. Kalau dulu zaman PPSMI lagi bermasalah, dia bagi soalan dalam bahasa orang putih. Nak faham bahasa orang putih satu hal. So sekarang ni dah memang bahasa Melayu je. Okay, cuba kita tengok. Satu sampel ferrum 3 oksida, ni dia dah bagi dah, dipanaskan dalam aliran gas hidrogen berlebihan. Tak ada apa-apa lagi. Sebab hak ni dia tak cakap lagi nak suruh kira apa. Untuk menghasilkan 5.6 gram logam besi. Mana logam besi? Ni, ferrum ni adalah besi. Okay. Ni hasil dia. Dia dah bagi maklumat. Apa dia? 5.6 gram. Jadi ferrum 5.6 gram. Mana soalan? Belum lagi. Hitung GSAM sampel ferrum 3 oksida itu. Baru dia nak. GSAM ferrum 3 oksida. Hak mana? Ni. Ferrum 3 oksida. Okay. Maka kita pun bawa balik. Bawa semula. Okay. Tempat pengiraan kita tu. Persamaan iaitu Fe2O3. Okey, akan dapat okey, tak salin balik persamaan dia. Sorry. Okey, tak kena back dulu. Kena ditambah dengan gas hidrogen. Okey, akan dapat 2Fe 3H2O. 2Fe tambah 3H2O. Okey, betul tak?
H2 tu ada 3 juga kat depan ni. Okey. So, insya-Allah lah persamaan kimia ni selalunya Dylan sebab dia dah letak nombor-nombor kat depan tu. Okey. Tapi kalau rasa tak percaya, tak confident, boleh check. Fe ada 2 belah kiri. Belah kanan dia sudah letak 2. Jadi dapat 2 jugalah Fe. O sebelah kiri ada 3. O sebelah kanan pun dah letak nombor 3 kat depan. Jadi O pun ada 3. H 3 kali 2, 6. Belah kanan H 3 kali 2 juga adalah 6. Okey. So kita bawa lagi maklumat apa yang ada. Jisim besi 5.6 gram. Okey. 5.6 gram. Ni maklumat. Yang dia suruh cari jisim ferrum 3 oksida. Jadi step pertama, kita kirakan dulu mol yang dia bagi maklumat. Mol siapa? Mol Fe. Okey. Mol untuk ferrum sama dengan 5.6 bahagi jisim molar Fe. Kena tulis dulu rumus tu. Okey, jisim bahagi jisim molar. Jisim molar siapa? Jisim molar Fe lah. Okey, iaitu 5.6 bahagi 56 sama dengan berapa mol? Senang lah ni. Rasanya tak kekang kalkulator boleh congak ni. Lompat satu titik perpuluhan je. 56 bagi 56 kan 1. So, bila ada satu titik perpuluhan tu, 0.1 mol. Ini mol siapa ini? Ini adalah mol untuk Fe. Maka step yang kedua, kita buat hubungan antara Fe dengan Fe2O3. Sebab apa letak Fe dulu? Sebab dia yang diberi maklumat. Jadi kita buat kat sini 2 Fe. Okey, nak cari Fe2O3 dia cuma ada Fe2O3. Ada berapa depan Fe2O3 ni? Ada 1. Apa hubungan dia? 2 nak dapat 1 tu separuh, kena bahagi 2. Kat sini kita kena bahagi 2 dapat 1 ni. Jadi, kalau Fe ni 0.1 mol, okey, so kita akan dapat berapa mol untuk Fe2O3. Kalau nak tunjuk cara pengiraan pun boleh. 0.1 bahagi 2. Tapi kena buat satu lagi lah. Sama dengan berapa ni? 0.05 mol. 5 mol siapa? Fe2O3. Okey. Dapat dah sekarang ni mol untuk Fe2O3. Boleh eh? Okey. 2 Fe sebab dari persamaan 2 Fe. 1 Fe2O3 ni kan 1 saja. Baru kita pergi ke step yang ketiga, nak cari jisim Fe2O3. Jisim Fe2O3. Rumusnya apa? Nak cari jisim mol darab jisim molar. Jisim molar siapa? Fe2O3 lah. Mol sudah ada. Mol sudah ada kat bawah ni. Okey, 0.05 darab kurungan besar 2 Fe, 2 darab 56 tambah 3 darab 16. Okey, sekali lagi perlu bantuan. Banyak sangat nombor ni, payah nak congak. Okey, tolong saya darabkan dengan kalkulator. 16 kali 3, 48. 56 kali 2, 112. Tolong. Darabkan pula dengan 0.05. Tak ada yang dapat ke? Hai? Tak ada yang dapat?
Nak kena congak-congak jugalah ni. 6.3. 6.3. Betul lah? Sat. Ya. Rasa macam keliru juga ni. 3 kali sebab dapat point 3 tu yang rasa ni, sebab ni kan 0.05 ni macam separuh je. 3 kali 16 ni 48. 56 kali 2, 5 kali 2 10, 6 kali 2, 5 kali 2 ni 10, dah 50 ni 100, 6 kali 2 12, 112. 112 tambah 48. 112 tambah 48 ni 12, 48, 160. 0.05 darab 160 ni. Tak dapat 3 nombor kat belakang tu. Sebab saya congak-congak tadi tu. 8. Dia akan dapat 8 unitnya gram. Okey, tadi sebab jawapan sebenar saya tak tahu exactly, tapi tengok nombor belakang ni, kalau kita darab-darab ni, dia tak dapat 3 kat belakang. Tu saya was-was tadi tu. Okey. Jadi 0.05 darab 160, 8 gram. Siapa 8 gram? Ni jisim untuk Fe2O3. Okey. Ada satu lagi soalan. Okey. Untuk soalan nombor 4 ni, saya tak tunjukkan di sini. Inilah sebagai latihan untuk hari ini. Kita ada masa lagi kalau ikut waktu kita jam 12 sampai 1:30. Jadi setengah jam saya bagi untuk awak cuba jawab soalan nombor 4 ni. Okey. Macam tadilah, ikut step dia. Cari mol, kalau kat sini saya bagi guide dulu. Yang dia suruh cari bilangan molekul amonia. Kenapa tak keluar pen saya? Kenapa pen saya tak boleh nak menulis pula? Alah. Sana. Tak klik dekat ni. Okey, sorry. Okey, so sekarang ni dia suruh cari bilangan molekul amonia. Jadi kalau bilangan molekul tu maksudnya kita kena darab nombor Avogadro bila sudah dapat mol. Tapi amonia tak ada mol. Awak kira dulu mol untuk gas nitrogen. Mana gas nitrogen? Ni gas nitrogen, dia ada bagi maklumat isi padu. Awak tukarkan dulu kepada mol. Kemudian buat kaitan dengan gas amonia yang dekat belakang ni. Tengok ni, nampak ni? 1 dapat 2. Jadi nanti apa-apa mol nitrogen yang awak dapat, darab 2 baru dapat mol untuk amonia. Boleh nak? So bila dah dapat mol amonia itu, barulah awak darab dengan nombor Avogadro. Okey. Jadi yang ini saya tinggalkan sebagai tugasan dalam masa setengah jam. Kalau berjaya. Tapi kalau tak berjaya, ke petang pun saya masih terima asalkan masih mencuba. Ada nak tanya sebelum kita stop? Ada siapa-siapa nak tanya? Tak ada. Okey, kalau tak ada nak tanya apa-apa, saya akan stop sharing dan seterusnya kita akan jika ada apa-apa masalah, kita akan tengok dekat dalam grup Telegram tu lah. Okey, maksudnya kalau tak jumpa hak mana, nak kira hak mana tak dapat, okey, tanya dalam grup Telegram. Okey. Sekali lagi, kalau tak ada apa-apa nak tanya, saya nak stop recording ni. Ada tak? Tak ada, cikgu. Okey, so tak ada. Saya akan tinggalkan untuk awak cuba jawab soalan nombor 4 tu lah. Okey. Assalamualaikum. Saya akan dismiss keluar.